Emas adalah benteng keuangan yang terakhir. Emas adalah benteng keuangan yang terakhir. Jadi alhamdulillah saya baru selesai kelas bersama Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Jadi tadi baru saya habis kelas bersama Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Dia ada bagi tahu dalam weekly group coaching tadi, dia bagi tahu emas adalah benteng terakhir keuangan. Saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Azuki, merupakan authorized dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Sesiapa yang nak pandai berkaitan dengan emas dan juga pengurusan keuangan, sila rujuk kedua-dua buku yang ditulis oleh mentor saya. Jadi ini saya tunjuk buku dia. Okey, ni adalah buku Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, Wang Emas Bertahan Ketika Gawat, dan antara yang dia bagi tahu tu, perkongsian yang dia bagi tahu, emas adalah benteng terakhir keuangan, ada juga diceritakan di dalam buku ini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, emas merupakan benteng terakhir keuangan. Kenapa diberitahu macam ni? Okey, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, boleh dengar dulu. Bukan setakat Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i sahaja beritahu benda ni. Ia juga diberitahu oleh Tuan Syukur Hashim. Tuan Syukur Hashim iaitu Maha Guru Emas Malaysia, iaitu salah seorang mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i juga di dalam bidang emas ni. Jadi saya mainkan video nanti yang bertempoh dia dalam 1 minit, dengar perkongsian daripada Tuan Syukur Hashim, insya-Allah. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit. Kalau kita beli kereta, kita ada insurans kereta, kita ada insurans rumah, kita ada insurans life insurance, insurans hayat. Tetapi kalau kita orang yang kaya, kita nak protect kita punya kekayaan, macam mana cara dia? Jawapannya adalah emas. Emas adalah satu-satunya benda yang dipanggil sebagai insurans kekayaan. Sebab apa? Sebab kalau berlaku apa-apa saja malapetaka, contoh extreme punya situation, contohnya macam peperangan, hyperinflation, emas adalah benda yang tetap kekal nilai dia ada, dan kita boleh bawa lari ke seluruh dunia dan dia masih lagi bernilai. Jadi kalau benda-benda lain seperti saham, wang tunai ataupun hartanah, kita tidak boleh bawa lari. So dalam extreme situation, benda-benda ni semua akan jatuh nilai dia. So itulah keistimewaan emas, dia adalah insurans kepada kekayaan kita. Itu dia, bila orang dengar instrumen. Okey, apa yang diberitahu oleh Tuan Syukur Hashim tadi, emas adalah insurans kepada kekayaan seseorang. Emas adalah insurans bagi kekayaan seseorang. Dan apa yang diberitahu pula oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat, dia beritahu apa? Emas adalah benteng terakhir keuangan. Emas adalah benteng terakhir keuangan. Jadi tuan-tuan, apabila berlaku extreme situation, apabila berlaku apa-apa malapetaka yang menyebabkan rosak ekonomi dunia rosak, collapse, apa yang berlaku? Emas tetap bernilai. Emas tetap bernilai. Apabila berlaku hyperinflation, berlaku hyperinflasi yang mana duit kertas ni tak ada nilai. Telah berlaku di banyak negara, di beberapa negara. Malah sekarang pun ada lagi beberapa negara yang berlaku hyperinflation. Apa yang berlaku? Duit dia tidak ada nilai. Malah duit kertas yang dia ada tu tak bernilai nak dibandingkan tisu tandas yang ada pada tandas-tandas mereka. Dan penuh dalam tong sampah tu penuh dengan duit-duit. Tak ada nilai duit. Nak beli 1 ekor ayam perlu bawa duit 1 kereta sorong. Ini berlaku hyperinflation, maksudnya duit tak ada nilai. Yang bernilai apa dia? Emas. Yang mana yang boleh meneruskan kehidupan dalam keadaan baik ialah mereka yang mempunyai emas. Jadi tuan-tuan, negara kita pernah mengalami hyperinflation, hyperinflasi. Siapa yang berjaya, siapa yang menang pada apabila berlaku hyperinflasi ialah orang yang memiliki emas. Tuan-tuan, orang yang menyimpan duit berguni-guni, seperti berlaku pada zaman Jepun dulu, berguni-guni orang simpan duit. Apa yang berlaku pada duit tu? Duit pokok pisang tu hanya layak dijadikan baja pada pokok pisang sahaja. Tak ada nilai. Berguni-guni duit pun duit tak ada nilai. Sebab apa? Duit ni sifat dia apa? Dia tidak ada jaminan nilai. Duit ni tidak ada jaminan nilai. Sebab apa? Kerajaan yang meletakkan nilai duit, nilai tu pada duit. Diri dia sendiri tidak ada apa-apa nilai. Berbeza dengan emas. Emas ni bernilai dia di mana? Pada berat dia dan juga ketulinan dia. Berat dia dan juga ketulinan dia. Dan tuan-tuan,
Emas juga benteng terakhir keuangan. Sebab apa? Sebab apabila seseorang tu jatuh bankrupt, habis duit dia dibekukan, akaun bank tak boleh digunakan. Tetapi orang yang bankrupt ni, dia boleh lagi menyimpan emas. Tak kira dia bankrupt banyak mana, dia bankrupt, dia boleh simpan emas. Dia nak beli kereta tak boleh, beli motor tak boleh, nak guna bank tu pun tak boleh, tetapi dia boleh simpan emas. Aset yang boleh disimpan ialah emas bagi orang yang jatuh bankrupt. Dan tuan-tuan, apabila berlaku kerosakan dari dalam sistem ekonomi rosak, ekonomi dunia rosak, apa yang berlaku pada emas? Emas tetap juga bernilai. Ya, apabila berlaku ekonomi tak bagus, ataupun bisnes tak bagus, ataupun berlaku peperangan. Contohlah berlaku peperangan, apabila berlaku peperangan, maka duit tidak ada nilai. Nah, seperti contoh berlaku peperangan antara Amerika dan juga Vietnam. Apa yang berlaku kepada Amerika, apa yang berlaku kepada rakyat Vietnam? Rakyat Vietnam melarikan diri, keluar daripada negara mereka untuk pergi negara-negara yang berdekatan. Dan apa yang mereka bawa? Mereka tak bawa duit-duit Vietnam tu. Dia bawa apa? Dia bawa emas-emas. Dia bawa emas-emas di dalam untuk dijadikan sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk dijadikan sebagai backup ataupun duit kecemasan dia untuk ke negara lain. Jadi emas bukan sahaja benteng terakhir, bukan sahaja insurans kekayaan, malah emas ni sebagai apa? Sebagai duit antarabangsa. Orang Vietnam boleh lari ke Malaysia, dia guna duit, dia guna emas-emas tu, dia jadikan butang baju tu, dia sampai di Malaysia, dia buang butang baju yang berbentuk emas tu, dia jual untuk memulakan kehidupan yang baru. Jadi emas adalah benteng terakhir keuangan. Nah, jadi alhamdulillah, terima kasih Kak Cha kerana komen live saya pada malam ini. Kak Cha beritahu apa? Zaman mak ayah Kak Cha lari dari negara Kemboja tanpa bawa apa-apa, hanya bawa anak-anak dan hartanya ialah emas sahaja. Jadi itulah harta yang bernilai untuk teruskan kelangsungan hidup. Jadi alhamdulillah, ni Kak Cha sendiri, ni pengalaman ayah dia, pengalaman mak dia, lari daripada Kemboja datang ke Malaysia hanya bawa emas sahaja. Jadi emaslah yang memudahkan urusan kelangsungan hidup apabila kita lari daripada satu negara kepada negara yang lain. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Taala, sebenarnya emas ni dia merupakan permulaan bagi pengurusan keuangan, dan emas juga benteng terakhir bagi keuangan. Kenapa emas ni permulaan? Bukan setakat benteng terakhir, emas juga sebagai permulaan bagi seseorang nak menguruskan simpanan. Tuan-tuan, ramai orang boleh membuat duit, ramai orang boleh cari duit, tetapi ramai orang gagal menyimpan duit. Ramai orang boleh cari duit, dia cari kiri kanan, tak cukup satu sumber, cari sumber yang kedua, tak cukup sumber kedua, dia cari sumber yang ketiga, sehingga banyak kerja dia boleh buat satu masa. Tapi apa yang berlaku kepada keuangan dia? Masih lagi ada duit nak berbelanja. Sebab apa? Memang sifat duit dicipta kerana untuk berbelanja. Memang nafsu kita, keinginan kita tengok duit untuk berbelanja. Berbeza dengan emas, apabila seseorang tu memulakan simpanan emas, insya-Allah ubat pertama untuk menjadi kaya ialah dengan membuat simpanan, dia dah berjaya capai. Orang menyimpan emas, ini adalah permulaan bagi pengurusan keuangan yang bagus. Tanyalah siapa-siapa yang menyimpan emas, maka pengurusan keuangannya akan lebih bagus daripada sebelum dia memulakan simpanan emas. Jadi tuan-tuan, anda yang melihat live saya pada malam ini, emas bukan sekadar benteng keuangan yang terakhir, tetapi emas adalah permulaan bagi pengurusan keuangan yang sangat-sangat baik. Belajar banyak mana pun buku-buku pengurusan keuangan, tetapi tuan-tuan, anda tak kenal emas, maka teknik-teknik yang anda belajar, buku-buku ilmu-ilmu yang tuan-tuan belajar tu akhirnya tak teramal juga. Sebab apa? Tengok saja duit terus nak belanja, tengok saja duit terus nak berbelanja. Berbeza dengan emas, semakin kita tengok, semakin kita lihat dia, semakin kita menyimpan dia, semakin kita seronok, semakin kita nak tambah lagi dan lagi. Sebab apa? Nafsu kita, keinginan kita, lumrah kita terhadap emas, semakin dilihat, semakin simpan, semakin nak simpan lagi.
Sebab itulah apabila seseorang itu simpan emas, dia sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Berbeza dengan kita simpan duit. Simpan duit sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi sedikit juga. Sebab apa? Baru nak banyak kita guna. Baru nak banyak kita guna. Inilah kelemahan yang ada pada duit. Jadi tuan-tuan, emas tidak akan jatuh lingkup, tidak akan jatuh kosong. Apa yang berlaku sekalipun, emas tak akan jatuh kosong. Sebab apa? Nilai dia bukan diletak oleh sesiapa. Sebab apa? Emas ni nilai dia terletak pada diri dia sendiri, pada berat dia, pada ketulinan dia. Berbeza dengan duit, berbeza dengan saham. Orang boleh manipulasi. Duit orang boleh manipulasi. Saham pun boleh dimanipulasikan, tetapi emas tidak boleh dimanipulasikan. Selagi mana tuan-tuan beli emas dan dapat emas, maka tuan-tuan akan untung, tuan-tuan akan berjaya di dalam membuat simpanan emas. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, berita baik saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan semua sekarang di bawah public gold. Ni public gold di bawah syarikat public gold ni sekarang dah ada 600,000 penyimpan emas, melebihi 600,000 penyimpan emas. Tuan-tuan, seluruh rakyat Malaysia, kalaulah 600,000 penyimpan emas ni menyimpan 1 bulan 1 gram sahaja, menyimpan 1 gram 1 bulan sahaja, apa yang berlaku? Syarikat public gold telah menjual 600 kilogram emas setiap bulan. 600 kilogram emas setiap bulan. Kalau satu customer membeli 1 gram sahaja, 1 gram untuk satu customer maksudnya 600,000 gram, iaitu 600 kilogram emas. Satu orang sahaja beli 1 gram, public gold dah menjual 600 kilogram emas. Tuan-tuan, syarikat public gold bukan syarikat yang baru-baru, bukan syarikat yang baru nak bertatih ataupun baru nak bermula, tetapi sekarang ni public gold dah sedang pecut dah sekarang. Dah ada 600,000 penyimpan emas dan jualan, kalau ikut purata, kalau satu orang beli 1 gram, maka public gold dah simpan 600 gram emas, 600 kilogram emas setiap bulan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, niat saya nak memandaikan. Niat saya nak memandaikan seramai mungkin penyimpan emas. Dan saya target sekarang saya nak pandaikan 300 penyimpan emas. Jadi tuan-tuan boleh bermula bersama public gold ni, tuan-tuan boleh bermula walaupun RM RM100. Tuan-tuan boleh memulakan simpanan emas bermula RM100. Bagi orang yang ada modal sikit, tuan-tuan boleh bermula dengan 1 gram. Bermula dengan 1 gram. Bermula dengan 1 gram. Ni design, ada pelbagai design. Ada dalam bentuk gold bar, ada dalam bentuk dinar. Tuan-tuan, menyimpan emas bersama public gold, beli emas dapat emas, beli emas dapat emas. Bukannya beli emas dapat nombor. Banyak orang ditipu, ditipu, dikencing, di dalam sistem pelaburan emas ni. Sebab apa? Beli emas tak dapat emas. Beli emas dijanjikan dengan dividen. Akhirnya duit dia habis, terkubur. Jadi sebab itulah tuan-tuan, emas dengan syarikat public gold ni, beli emas pasti dapat emas. Jadi tuan-tuan, saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki berhajat untuk membantu lebih ramai lagi. Membantu lebih ramai lagi orang untuk pandai di dalam menyimpan emas. Jadi Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, mentor saya pun ada pesan tadi, kita sebarkan ilmu emas supaya setiap orang dapat manfaat tentang emas ni. Sebar kebaikan emas, supaya lebih ramai celik tentang pengurusan keuangan, lebih celik tentang kebaikan emas ni. Jadi tuan-tuan, saya bersedia untuk membantu tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas bermula 1 gram sehingga tuan-tuan capai 1 kilogram. Jadi antara kempen yang dijalankan sekarang ialah 1 keluarga 1 kilogram emas. Jadi tuan-tuan yang nak memulakan simpanan emas, boleh rujuk nombor telefon saya di atas, boleh kontak saya bila-bila masa. Saya akan bantu tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas. Pertama bermula RM100 sehingga tuan-tuan capai 1 kilogram emas, insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih yang like, share, komen live saya pada malam ini. Moga Allah Ta'ala murahkan rezeki tuan-tuan dan permudahkan segala urusan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.